أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah sekalian alam yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan dalam tidur kita itu, untuk kita ketahui bahawa penghujung kehidupan kita adalah pengembalian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah akan kekal di atas muka bumi ini. Kita tidak akan menjangkau 500 tahun kehidupan, tapi kehidupan kita di penghujungnya akan mati dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah merahmati kehidupan kita pada hari ini insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada tuan pengurusi, seluruh pentadbir surau Al-Mughni. Moga-moga pertemuan ini suatu pertemuan yang membawa kemanfaatan. Kita doa moga-moga pertemuan pagi ini, ketika Allah menghimpunkan kita pagi ini, Allah akan himpunkan kita dari dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalau ikut tarikh, saya telah bertukar dengan si Wan sebenarnya aturan tu, dan jadi pening sikit sekali ni. Dan akhir saya terpaksa ubah suai program di Kedah. Patut hari ni saya ada di Kedah. Ya, pusing. Tapi alhamdulillah Allah bagi juga kemudahan. Maklum kita manusia, pandang jadual kok sini tak kena, kok sini banyak benar, maka berlaku juga kesilapan. Tapi alhamdulillah Allah izin jumpa juga. Jumpa juga. Hari ni alhamdulillah selesai. Esok pagi ada satu lagi. Selepas kuliah subuh saya terus shoot pergi ke Kedah. Tapi insya-Allah ya, Allah bagi kebaikan, dan kita selagi ada ruang Allah bagi, jom rebut peluang Allah Taala yang Allah bagi, buat kebaikan dan buat kebaikan ya, insya-Allah. Baik, nama saya Amran bin Yusuf. Dalam IC Cik Amran bin Mak Yusuf. Nombor IC 700517025671. Umur saya 52 tahun. Saya datang bersama isteri saya. Tak nampak mana dia? Tu kat belakang tu. Kat belakang tu. Okey. Baik. Biasa kalau tengok dia pakai baju warna hijau, saya pun warna hijau. Sedon-don. Okey, baik. Jadi saya duduk di Bukit Beruntung, berasal daripada Kuala Ketil, Kedah, Bukit Selambau, Kedah. Ya, duduk di Bukit Beruntung 22 tahun, lebih kurang macam 22 tahun. Dan alhamdulillah duduk di Bukit Beruntung tak pernah rugi. Untung. Macam kita lah, hidup atas muka bumi Allah tak pernah rugi, melainkan kita memilih untuk rugi. Itu aja. Bangun tidur baca doa dapat pahala. Ambil wuduk dapat pahala. Buat kopi O bagi suami dapat pahala. Goreng cekodok bagi anak-anak dapat pahala. Datang ke masjid dapat pahala. Singgah makan asam pedas dapat pahala. Belanja orang dapat pahala. Apa yang semuanya dapat pahala. Cuma manusia selalu berusaha nak cari dosa. Itu je kesilapannya. Semuanya keberuntungan. Solat di rumah dapat pahala. Solat di masjid bertambah-tambah pahala. Tapi manusia kadang-kadang solat pun tak. Itu manusia namanya. Jadi hari ini kita nak sembang tentang sedikit sebanyak tentang masjid. Ya, tentang masjid. Kita nak bina manusia yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Kita nak bina ahli qaryah dan qaryah yang sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Maka puncak kepada kegemilangan itu adalah pengimarahan masjid. Hak tu jelas, tak boleh tolak lagi dah. Kenapa? Saya suka nak merujuk pada ayat yang biasa kita dengar, dan ayat yang biasa ditulis dekat masjid dan surau, yang kadang-kadang kita pun tak kerti baca sebab banyak bunga daripada tulisan. Tu tulisan khat tu kadang-kadang tulis kita tak nampak. Allah bagi tahu dalam Al-Quranul Karim, surah Taubah, surah ke-9 ayat 18.
Ni yang biasa kita dengar. Allah kata, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya mereka-mereka yang layak memakmurkan rumah Allah. Man amana billah, yakni mereka yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, mereka juga beriman pada hari akhirat. Wa aqamas salah, orang yang biasa jaga rumah Allah, dia jaga salat. Dan wa ataz zakah, ada mungkin sebahagian daripada pembinaan surau ini datang daripada duit zakat, ada kemungkinan. Ya, walam yakhsha illallah, orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang mengerjakan salat dan mereka yang menunaikan zakat, mereka tak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di penghujung ayat tu, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka merekalah golongan-golongan yang memperolehi petunjuk, yakni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal-awal lagi Allah dah bagi cerita tentang dalam Al-Quran surah Taubah surah ke-9 ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahawa orang yang selalu diulang ke masjid ini, orang yang selalu diulang ke masjid ini untuk motif utamanya adalah solat jamaah lah. Tapi bukan itu sahaja sebenarnya. Maka Allah bagi tahu orang yang berulang ke masjid itu bukti dia orang yang beriman kepada Allah. Kenapa dia digelar orang beriman? Sebab dia bersyukur rumah dia tu inilah tuannya yang bagi. Rumah yang dia duduk tu inilah tuannya, rumah Allah, yakni Allah yang bagi. Jadi takut-takut sebahagian ulama menyebut bahawa orang yang tak datang masjid adalah orang yang kufur terhadap nikmat. Sedangkan rumah yang dia duduk tu Allah yang bagi. Sedangkan kita tak pergi ke rumah Allah. Macam kita dengan mak pak. Mak pak ni bela daripada kecil sampai ke besar, tapi lupa kat dia. Itu kufur nikmat. Maka kita tak mau tergolong dalam keadaan kita. Kadang-kadang orang memilih. Dia kata, ustaz, saya solat di rumah sebab baiti jannati, rumahku syurgaku. Orang Melayu dia memang macam tu. Dia baca je, dia tak faham sebenarnya. Jadi sebab dalam diri kita ni kita kena faham insya-Allah bahawa orang, bila mana Allah kata mereka yang pi ke masjid, yang layak memakmurkan rumah Allah itu siapa? Orang itu diakui oleh Allah bahawa dia orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Kita haraplah nyawa kita ni diulang-ulang ni, nyawa kita ni biarlah nyawa kita dihabisi diulang-ulang sampai di sini. Kita tak lupa dalam keadaan kita bangun tidur, ingat rumah Allah. Kejap lagi nak pergi sarapan, ingat rumah Allah. Nak pergi ziarah ke rumah adik-beradik, ingat rumah Allah Ta'ala. Cari ruang untuk solat berjamaah. Ini siapa yang bagi tauliah, siapa yang bagi pengakuan? Allah. Dalam surah Taubah, surah 9 pada ayat 18. Allah kata orang yang ikut ataupun datang selalu ke rumah Allah Ta'ala ini, mereka yang beriman juga pada hari akhirat. Kenapa? Sebab mereka yakin hari akhirat bukan hari untuk kita beristirahat begitu je. Malah hari itu akan disoal siasat. Soal diselidiki apa yang kamu telah lakukan. Orang yang yakin pada hari akhirat, di dunia dia tak akan rehat. Kerana dia tahu di dunia adalah tempat dia pulun cari kebaikan. Jom kita cek diri kita sebaik mungkin. Apa sebenarnya yang kita dah buat untuk diri kita? Allah Ta'ala tak rugi apa-apa. Kita solat, adakah bertambah kebesaran Allah? Tak, Allah maha besar. Tak perlukan siapa-siapa. Kalau kita tak solat, adakah rugi Allah Ta'ala? Allah tak pernah rugi pun sebab Allah tak perlukan kita. Kalau kita buat baik, kita untung. Kalau kita buat jahat, kita yang rugi. Tak ada pilihan orang lain dah. Ya, sebab itu hari ini kita kena grab peluang, cari ruang supaya kita dapat
melakukan urusan-urusan yang di mana disebut bahawa jangan tinggal, jangan lupa rumah Allah Subhanahu wa taala. Okay. Itu ayat Al-Quran ini menceritakan bila mana manusia dia selalu ingat lalu datang ke rumah Allah, maksudnya dia beriman kepada Allah, dia ingat Allah. Maksudnya dia beriman kepada yaumul akhirah, hari akhirat. Sebab dia yakin bahawa datang sini dapat pahala keampunan begitu begini. Dia yakin bila mana janji Nabi janji barang siapa yang mendatangi rumah Allah, ya, maka kaki kanan yang melangkah itu sebuah keampunan baginya, kaki kiri yang melangkah itu satu tingkatan keimanan baginya. Ini nilai dia. Malah dijanjikan dalam hadis yang sahih, orang yang datang ke rumah Allah, dia memperolehi dua khurfatul jannah, dua taman-taman buah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Datang dapat sekali, balik dapat sekali. Khurfatul jannah yang kita tak rasa sekarang, kita akan rasa di dalam syurga kita nanti, insya-Allah. Moga-moga diizinkan Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah ini, beriman kepada hari akhirat, mereka orang yang mendirikan solat dah tentu. Tuan-tuan, solat dekat masjid ni beruntung dia banyak. Beruntung dia banyak. Tambah-tambah kita jadi makmum lagi untung. Diam kita, imam yang baca. Mudah. Diam. Pertama tuan-tuan, bila kita datang dah dapat keampunan tingkatan tu. Orang yang wuduk di rumah datang lagi bagus. Lagi bagus. Satu keampunan besar. Langkahan dia tu dibuka 8 pintu syurga Allah Ta'ala. Wuduk di rumah baru datang. Tapi kalau dah awak terpaksa pergi tandas, ambillah wuduk di sini. Tapi wuduk dulu di rumah. Datang ke rumah Allah Ta'ala, masuk. Apa ciri-ciri yang paling baik tuan-tuan? Pilih saf yang paling depan. Pilih saf yang paling depan. Sama ada kanan, tengah atau kiri. Tapi paling aula adalah di sebelah kanan imam. Kalau tak dapat, tak apalah. Duduk belah kiri. Tuan-tuan perempuan, cuba baca hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana tentang solat Jumaat Allah offer kita? Nabi SAW bagi tahu kepada kita, barang siapa yang mandi dengan mandi seperti mandi janabah pada hari Jumaat contohnya. Mandi dengan mandi junub umpamanya, bukan mandi junub lah maksudnya tu. Sebab awak pun tak buat apa-apa hari tu. Jadi pagi Jumaat tu bukan mandi junub, tapi mandi seumpama mandi junub. Kalau biasa mandi 5 minit, hari Jumaat mandi 15 minit. Pakai shampoo follow me 7 dalam 1. Sabun 2-3 jenis, pencuci muka, itu dan ini sebagainya, bersihkan diri. Dan dia datang di peringkat awal sehingga duduk di saf yang pertama pada hari Jumaat. Baginya pahala seumpama bersedekah seekor unta. RM10,000. Siapa yang datang di peringkat kedua, ditafsirkan duduk di saf yang kedua. Tu terlambatlah tu, saf pertama dah penuh. Maka dia seumpama bersedekah seekor lembu, RM5,000 baru kurban. Siapa yang datang berada di saf yang ketiga, di waktu yang ketiga, maka dia diberi nikmat faka'an nama, seumpama bersedekah seekor kambing, 1,200 jap nafari. Barang siapa yang datang di peringkat yang keempat, mereka itu seumpama mendapat pahala seperti seekor ayam, RM15 2 kilo seekor. Makin kurang kan? Dan barang siapa yang datang di peringkat yang kelima, bagi mereka itu seumpama bersedekah sebutir telur ayam, 80 sen. Barang siapa yang datang di peringkat seterusnya, ketika khutbah sudah dibaca, maka telur pun tak ada. Tapi manusia dia tak kerti mikir kebaikan untuk diri dia. Datang Jumaat bukan datang lambat, datang awal. Perkena mi rebus dulu di luar. Duduk di luar nyembang tak habis-habis. Rugi. Sebab ni saf pertama ada unta menunggu kita. Besar pahalanya. Sebab tu saya selalu kata bahawa manusia selalu leka dan sombong serta takabur dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu ulang, contoh kita pergi ambil wuduk.
Ambil wuduk kata Nabi dengan sempurna, hadis riwayat Imam Muslim. Dan kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Siapa rajin boleh tambah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Saya baca hak mula tu je. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Bukannya banyak benda pun. Baca yang tu saja. Nabi sebut dalam hadis akan dibuka 8 pintu syurga untuk mereka. Masuklah mereka ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang mereka suka. Kita sampai ketua tak apa-hafal. Doa lepas wudhu tak apa-hafal. Yang hafal lagu Hindustan. Saya memang sebut gitu. Ya, sungguh. Doa tak hafal. Tiba-tiba je. Pagi-pagi buka radio. Vada karo nahi choro gitu merasa. Jahatum ho Vahame bihu. Imam, sambung. Ya, sungguh. Ruginya manusia. Okey, baik. Datang ke rumah Allah Ta'ala, kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Kalau ada ceramah, dapat ilmu lagi. Duduk dalam taman syurga. Lepas ceramah, kadang-kadang ada makan lagi, AJK bagi. Kadang-kadang bukan dekat makan saja. Sebelum makan, dia bungkus lagi. Orang perempuan lagi dahsyat, dalam beg ada plastik. Dengan getah tak ada. Iya sungguh. Kan? Iya sungguh. Allah nikmat. Tapi manusia dia leka, dia takabur, dia tak mau terima tawaran dan offer yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi serugi-ruginya. Maka kalau kita baca dalam kitab Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad meriwayatkan dalam satu hadis, iaitu Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjid." Apabila kalian melihat seseorang itu dia selalu berulang-ulang pergi ke masjid, fashhadu, saksikanlah olehmu dia itu bil iman, orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita duk lihat kawan kita ni, dia tu ilmu tak banyak mana pun, mengaji SRP tak lepas, apatah lagi PMR tak sempat ambil kan, SRP tak lepas, SPM tak ada, tapi solat jemaah ni dia cukup-cukup jaga. Maka saksikanlah olehmu, kata Nabi, dia adalah orang yang beriman. Persaksikan imannya. Dalam Al-Quran Allah kata begitu, dalam hadis Allah kata begitu. Maka iman seseorang itu boleh dinilai dari sudut apabila dia suka untuk berulang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kontra dia apa? Di sebalik dia, kalau kita tak suka, takut-takut keimanan kita itu tergugat. Keimanan kita itu tidak stabil, atau keimanan kita itu dia makin merudum turun. Ya, sebab tu ulama menyatakan bahawa kenapa kita kena datang ke masjid? Disebabkan Nabi telah mengajar pada kita, masjid adalah tempat perhubungan paling istimewa seorang hamba dengan Tuhannya. Solat di rumah dapat tak 27? Tak dapat. Tambah-tambah kalau solat sendiri. Kecuali kita solat bersama dengan pasangan. Perangai kita pula dekat rumah, suka solat sendiri-sendiri. Suami solat sini, isteri solat sini, anak tak tahu solat ke tidak. Saya dengan isteri saya wajibkan, kalau tak sempat pergi masjid, saya wajibkan saya dengan dia solat jemaah. Wajibkan. Lambat sikit, saya tengah masak, tak apa, saya tunggu. Kalau saya balik ceramah, tak sempat ke masjid, suruh dia tunggu dulu. Walaupun waktu tu terpaksa lambat sikit, tak apa, no problem. Sebab zuhur kan panjang, contohnya, suruh dia tunggu, solat jemaah. Jangan sia-sia. Tambah-tambah orang perempuan. Orang perempuan dia pun lagi risau. Kami risau nak solat jemaah, Ustaz. Suami baca Fatihah tak betul. Yang suami pun satu. Belajar lah. Tuan-tuan, saya mana-mana ni kameraman, abang kameraman, dia cukup tahu. Merata-kata dia ada.
Ya, merata-rata saya sebut bahawa apabila manusia ini dia tak usaha dan dia tak belajar, maka rugilah. Sampai ketua. Rugi. Baca Fatihah salah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila. Yilak. Siratal ladhina an'amta alaihim. An'am. Daripada umur 6 tahun sampai umur 66 tahun. Inna a'tainakal kautsar. Wal asri. Qul huwallahu ahad. Kalau dibiarkan umur 66 gitu, 6 jahanam lah kita. Kita tidak membangunkan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana jenis kita yang tidak menghafal ni, yang tak kuat menghafal ni, maka buat macam mana? Solat jemaah adalah lebih utama. Biar imam kita yang baca. Kita kat belakang, tunggu dapat pahala je. Dah, diam. Selesai perkaranya. Kan? Cuma saya pesan juga dengan imam. Tuan-tuan kalau perasan saya kat belakang ni kat mana-mana lah. Kalau diorang suruh jadi imam, saya kan baca pendek-pendek je. Sebab saya tahu dekat belakang yang ada bakal jenazah belaka. Belakang yang ada kencing manis, geng darah tinggi, gaut, sakit jantung. Ada orang nak pergi kerja. Itu memang Nabi pesan pada kita gitu. Kadang tu imam pun mengarut. Masa jadi imam, hantam surah Al-Baqarah, bergegar kepala lutut kita. Masa dia semayang sendiri, inna a'taina je. Ya kadang. Tuan-tuan perempuan perasan tak? Dua-dua rakaat tadi saya gandingkan dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa ya? Tu nak rebut peluang. Satu cerita hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ni bukan penglipur lara bercerita. Satu ketika Nabi SAW memerintahkan beberapa orang sahabat, satu kumpulan orang sahabat pergi keluar untuk berdakwah. Dalam kumpulan itu dilantik bagi mereka seorang imam. Imam perjalanan dan imam solat. Bai'ah dengan Nabi. Maka mereka pun keluar berdakwah, bermusafir. Bila mereka keluar bermusafir, sampai pada waktu solat, maka imam tu pun jadi imam lah. Allahu Akbar. Lepas baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mai rakaat kedua lepas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mai solat lain. Allahu Akbar. Alam tarakai. Tapi dia tak rukuk. Qul huwallahu ahad. Macam saya buat tadi tu. Mai rakaat yang kedua. Alam nashrah. Dia tak rukuk. Dengan tambah lagi surah Al-Ikhlas. Lama-lama dia buat macam tu. Makmum komplain. Makmum ni bukan komplain zaman ni je. Lepas tu pengurusi kena sabar. Jaga masjid. Jaga masjid, jaga surau ni, kaki komplain tak pernah berhenti. Yang komplain tu bukan datang pun. Janganlah kecil hati dengan komplain manusia. Tahu komplain aja. Bukan nak nolong, dia komplain aja. Datang tengok tandas kotor. Apa tu? Siap tak buat kerja. Bila kau nampak kotor, ajak pasangan hidup, ajak anak-anak bawa sabun, marilah cuci. Ini rumah Allah Ta'ala. Tapi komplain, itu manusia. Maka bukan zaman ni je. Zaman ni pun ada komplain. Baca panjang tak kena, baca pendek tak kena, cepat tak kena, lambat tak kena, semua tak kena. Maka sebab tu bila buat apa-apa, jangan harap respon daripada manusia. Harap redha Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Kita takkan kecil hati bila mana kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Baik. Komplain. Wahai Tok Imam, dah tak ada solat, dah tak ada surah lain ke? Qul huwa je dibacanya. Maka imam ni bekas komando. Samseng. Imam ni bekas komando. Dia kata apa? Kalau rasa kamu tak berkenan, kamulah jadi imam. Tu Tok Imam kena jawab macam tu. Kalau rasa tak berkenan, awaklah jadi imam.
Masa tu baru rasa nak terkencing. Ke sana kemari cari tak cicak merata-rata masa tu. Ya, kadang-kadang manusia merapu. Maka mereka tak berani ambil tempat imam tu. Kerana imam itu dibai'ah oleh Nabi SAW. Maka mereka terpaksa akur dengan imam tu solatlah sampai habis musafir. Balik-balik, imam balik rumah dia, satu grup yang tak puas hati ni. Kononnya nak pergi mengadu dengan Nabi. Kita memang tak puas hati dengan orang. Macam orang puas hati sangat dengan kita. Ya, sungguh. Satu grup ni, Tok Imam ni balik, pergi rumah dia dah, jumpa anak bini dia. Tapi, satu grup ni, jemaah ni pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, tolong tegur sikit Tok Imam kita. Asyik qulhu aja dibacanya. Macam dah tak ada surah lain, ada 114 surah. Satu tu aja dibacanya. Rasulullah kata nanti, cuba kamu pergi jumpa dengan imam kita. Cuba tanya dia, kenapa dia suka baca tu. Kalau sahabat ni dia tabayun mencari penerangan dalam cahaya tu, dia pergi jumpa. Wahai imam, Rasulullah tanya kenapa kamu suka baca gitu. Aku suka baca tu setiap ketika aku baca qul huwallahu ahad, aku semakin rasa dekat dengan Allah. Kalimah tu katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Bukan Allah satu. Kalau satu boleh jadi 2, 3 dan 4. Tapi Allah itu esa, tunggal. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Aku rasa Allah ni maha pemurah sungguh-sungguh. Yang aku doa pun dia bagi. Yang aku tak doa pun dia bagi. Masa kita nak menikah, mana ada doa? Tiba-tiba dapat. Walaupun muka tak over handsome. Laku juga. Orang perempuan, sekolah bukan tinggi. Tapi tiba-tiba kahwin dengan orang yang sekolah tinggi. Alhamdulillah. Kan, ya? Ini anugerah yang Allah bagi. Tak doa pun. Tiba-tiba dapat. Ya, maka itu. Maka apa dia orang kata? Bila dia dengar jawapan imam, maka mereka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini jawapannya. Jawapan imam tu pertama dia kata aku semakin dekat dengan Allah. Jawapan imam tu yang kedua adalah aku merasai Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Dan jawapan imam yang ketiga adalah aku jatuh cinta kepada Allah. Nabi sebut dalam 2 hadis yang berbeza. Hadis ni keduanya sahih. Kamu bagi tahu dengan imam tu bahawa sebelum dia ada jatuh cinta kepada Allah, Allah dulu jatuh cinta pada dia. Kerana ayat tu saja. Dan kamu wahai para sahabat semua menjadi saksi. Saksi apa ya Rasulullah? Imam kita dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan baca qul huwallahu ahad. Sebab tu kalau saya suka usaha untuk buat yang tu. Kenapa? Sebab mendapat kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk buat kebaikan ni dia bukan berat. Dia ringan aja. Cuma kita memilih untuk buat jadi susah. So yang tu pertama, kita letakkan perhubungan kita di masjid ini adalah tempat untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhubungan antara makhluk dengan penciptanya. Makhluk dengan Khaliqnya, penciptanya. Jadi kalau kita nak rasa pertemuan dengan Allah Taala, di sini lebih utama sebab di sini rumah dia. Di sini anugerahnya lebih besar. Itu yang pertama. Ingatlah, masjid, kenapa kita datang ke masjid? Sebab ini tempat perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama seterusnya menyebut, ya, Nabi SAW yang kedua, kenapa kita datang ke masjid? Disebabkan itu memang sunnah Rasulullah SAW. Itu memang sunnah. Nabi SAW tambah solat subuh. Tapi Nabi rumah dia, dinding Masjid Nabawi, dinding rumah dia. Dia ada satu pintu khas masuk tu kan. Ada pintu untuk Aisyah pun ada. Jadi dinding dia tu. Sebab tu kalau tuan-tuan yang duduk dekat dengan masjid pada waktu subuh, sunnahnya salat sunat subuh di rumah adalah lebih utama daripada solat sunat subuh di masjid. Hadis sahih. Katakanlah siapa yang duduk di keliling ni, dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar dekat rumah, dia niat saja ke solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Baca bagi elok-elok, dua surah saja, Qul ya ayyuhal kafirun, lawan Qul huwallahu ahad. Kalau rasa lama benar, takut tu imam nak cepat, wal asri, inna a'tayna. Pun boleh juga, tak ada masalah. Atau Qul huwallahu, Qul huwallahu. Mudah di rumah. Lepas tu baru berjalan datang ke masjid. Itu cantik. Kenapa? Sebab itu sunnah Nabi.
Itu sunnah Nabi. Ada orang kata, Ustaz, bila dengar azan tu, saya nak tunggu azan habis ke? Baru saya solat sunat, ataupun saya boleh. Baik, syarat kita solat, dengar azan ke masuk waktu? Masuk waktu. Tak azan lagi pun kita boleh solat. Sebab kadang-kadang Tok Siak ke Tok Bilal pun dia sakit perut. Kan? Masuk waktu tiba-tiba sakit perut, pergi tandas dulu. Jadi tak azan lah. Jadi masuk waktu boleh solat belakang dah. Tuan-tuan, kita dianugerah perkara yang cukup besar, tuan-tuan. Nabi sebut rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Janganlah jadi bodoh kita ni. Janganlah jadi bengong meno. Allah offer, aku nak bagi pada hampa hari ni, pagi ni, dunia dan seisinya. Apa sombong berbenar kita? Kita orang lelaki kalau datang ke surau, lambat sikit pun minta dengan Tok Bilal, kejap boleh kejap. Sekejap je. Tapi janganlah baca Yasin, semayang tu. Baca pendek-pendek sudahlah. Cepat-cepatlah sikit. Lepas tu kita bagi berapa minit? 10 minit ke 15 minit ruang kan? 10 minit atau 2-13 minit lah. Kita bagi juga. Biasanya Tok Bilal ni dia akan tengok ada orang tu soal, dia tunggu dulu. Tak apa, tunggu je, insya-Allah tak ada masalah. Jangan ni satu nak tegur Tok Bilal, bukan sini tempat lain lah. Tok Bilal pun satu perkara gak beritahu. Kan? Mic ni pegang-pegang ni cukup time dia. Allahu Akbar. Orang tegur, kejap solat. Kalau datang nak solat datang awak lah. Sombong. Kau jangan sombong. Awak dipilih untuk jaga rumah Allah Ta'ala, itu anugerah besar. Jangan buat dosa pula. Jadi, solat qabliyah subuh ni adalah satu nikmat yang begitu besar. Yang kalau siapa tinggal, rugi. Kalau kita orang lelaki datang-datang, tengok imam dah solat. Dah start solat. Kita pun masuk, Allahu Akbar. Solat, dah habis dah solat. Sekejap lagi, dah bagi salam, bangun. Ubah tempat sikit, qadha solat sunat subuh. Itu ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Qadha. Katakanlah Ustaz, saya nak qadha tapi takut orang kata. Subuh kan 2 rakaat aja, kenapa kau buat 4? Kan? Tak, itu hadis yang sahih. Maka kalau tak mau buat, ada satu lagi hadis. Balik selepas waktu syuruk buat di rumah. Pun boleh juga. Orang perempuan tiba-tiba terjaga 6.50. Apa cuy? Kan? Tu dia, sungguh. Kadang-kadang orang perempuan, mereka suka layan lagu Hindustan. Mereka akan filem Hindustan 2 jam. Kan, pukul 1 baru habis gitu gini. Akhirnya tidur lambat, terjaga lambat. 6.50. Buat apa 6.50? 6.50 kalau nak sampai syuruk kita masih ada lagi. 7-11 minit ke syuruk sekarang? 7-11 minit. Kita masih ada 20 minit lebih kurang macam tu. Maka buat apa? Gosok gigi, ambil wuduk, solat sunat dulu 2 rakaat dan kemudian solat subuh. Macam tu punya dahsyat. Ustaz, saya bukan 6.50. Habis tu 8.50. Macam mana Ustaz? 8.50. Tak apa. Tak, saya nak tanya. 8.50 tu tadi tu, betul-betul itu ke terjaga atau jaga awal lagi? Tak langsung tak jaga Ustaz. Itulah terjaga. Tu pun anak hon daripada luar. Anak datang hantar cucu. Maksudnya dah 65 lah. Kan ya? Anak hantar cucu hon. Baru terjaga. Nah, 8.50. Macam mana nak buat? Acik pergi bilik air, gosok gigi, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat dan solat fardu. Tak payah qadha. Sebab hadis kata, solatlah kamu ketika kamu ingat. Tidur mana dia ingat? Nampak tak hadis Nabi? Sahih. Cukup cantik. Nabi dan Islam, Allah Ta'ala tak pernah menyusahkan kita. Kita je yang menyusahkan. Nabi solat duha 2 rakaat. Walaupun maksimum Nabi buat 8. Kita solat duha sampai 28 rakaat. Itu duit tak ada sangat lah tu. Esok kalau dah ada, tak ada harapan. Iya, ya. Itu perkara pertama. Perkara kedua saya katakan tadi bahawa kenapa kita datang ke masjid? Kerana itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sering melakukannya. Maka apa kita perlu buat? Kita kalau sayang dekat Nabi, buatlah. Saya selalu ulang. Di mana-mana saya pergilah, di mana-mana. Ini minggu depan saya datang Melaka lagi.
Minggu depan datang Melaka, minggu depan di Tanjung Bidara. Di Tanjung Bidara, bawah Jaim. Kemudian minggu sekali lagi, first week of August. Sama juga Masjid Al-Alami, MITC. Sama juga. Kan? Melaka saja. Ya, pusing. Ini nak bagi tahu pada kita bahawa dalam bila kita duk mengaku bahawa kita sayang Allah, sayang Rasul, sayang ni, adakah tidak tanda tu dengan kita? Betul, ulama-ulama menyebut bahawa kalau kita nak cek sama ada kita sayang kepada seseorang, dia mesti ada 3 benda. Mesti ada 3 benda. Kalau kita sayang kepada seseorang. Yang pertama, selalu sebut nama dia. Kalau kita sayang kat seseorang tu, mesti kita duk sebut nama dia. Selalu sebut. Sayang ke Allah Ta'ala. Apa kita mulut kita? Zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayang dekat siapa lagi? Sayang dekat Nabi. Selawat kita berapa banyak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan selawat masa malam selawat je. Bukan majlis selawat malam tu saja berselawat, lepas tu tak berselawat. Itu pun rugi juga. Sayang kat bini, sama juga sebut nama dia. Kan, sebut nama dia. Tambah orang perempuan lagi untung. Semua nama lagu perempuan. Azura, kaulah sinar hidupku. Lembut hatimu mesranya sayang. Tu. Saya ada kat belakang tu, Alia. Tu isteri saya. Ya, betul. Mana ada lagu lelaki? Semua lagu perempuan. Zunika adikku, tu perempuan. Iya sungguh. Lagu apa? Aisyah, perempuan. Semua perempuan. Ada tiba-tiba keluar lagu, oh Amran. Tak laku album. Maka sebut nama dia. Itu tanda kita sayang. Yang kedua, bila kita tanda kita sayang kepada seseorang itu, buat apa? Duduk bersamanya. Bila kita sayang kepada Allah, mana rumah Allah? Ni selalulah datang. Mengaku sayang ke Allah, tapi awak duduk dalam rumah awak. Itu aja. Tak datang rumah Allah. Kalau sayang dekat Nabi, duduk dalam majlis ilmu. Sebab Nabi sayang majlis ilmu. Kalau sayang pada isteri, habis kerja, baliklah. Yang duduk sembang di kedai mamak, buat apa? Kadang kita zikir masjid pun leceh juga. Cerah orang Kedah kata. Habis dah kuliah, sembang dalam ni tak puas hati. Sambil jalan sembang lagi. Pergi kereta, sembang lagi. Dalam sekali kita pergi site restoran maju lah. Gitu. Udah. Kan ya? Itu jadi masalah. Kurangkan. Ya, kurangkan sembang, kerana sembang ni dia akan bawa benda-benda yang kadang-kadang jadi dosa kering. Yang akan jadi perkara besar ni, nak masuk neraka. Itu cukup-cukup bahaya sekali. Maka, duduk bersama dia. Itu tanda. Dan yang ketiga, kalau kita sayang pada seseorang tu buat apa? Apa nama disebut itu? Yang pertama sebut namanya. Yang kedua duduk bersamanya. Yang ketiga, lupa dah saya. Ya. Apa ya? Lupa. Ada ulama sebut. Tak tahulah Alia ingat ke tidak. Dia pun lupa. Okay. Tak betul, ulama kata begitu. Sebut namanya, duduk bersamanya dan tunaikan permintaannya. Kalau kita sayang ke Allah, Allah kata, solat di masjid, kita datang ni. Kalau kita sayang kat Nabi, Nabi kata solat di masjid, datanglah. Kalau kita sayang ke bini, bini minta, tunaikan permintaannya. Nak beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenah. Beli je. Nak beli handbag, nak beli apa, beli je. Untung kita orang lelaki tuan-tuan. Pahala kita ni bukan hanya kita je. Pahala tu kita dapat hasil daripada isteri kita. Dapat pula isteri kuat menterdarah. Asyik makan aja. Maka kita bayar. Beli baju, kita bayar. Beli telekong Siti Khadijah, kita bayar. Semua kita bayar. Pahala dapat kat siapa? Kita lah. Sebab tu tak ada benda yang sia-sia.
Kita yang beli rumah tu yang dia duduk tu. Atau kita yang bayar sewa yang dia duduk, anak-anak duduk. Kalaulah dalam keluarga kita ada 5 orang, maka 5 pahala kita dapat. Itu besarnya nikmat. Cuma manusia ni dia tak perasan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Yang ketiga, kata ulama, kenapa kita nak datang ke masjid ini? Kerana masjid ini mempunyai pelbagai fungsi. Masjid bukan hanya untuk solat berjamaah saja, tapi antara fungsi-fungsi selain daripada solat jemaah adalah orang awam ataupun ahli qaryah boleh belajar ilmu di sini. Dengar ceramah. Pengurusi besar pahalanya. Bila pengurusi kata, bila biro dakwah kata nak panggil ustaz main ceramah, pengurusi kata buat. Kita usaha buat. Maka berapa ramai orang yang datang sini, maka di situlah AJK pengurusi semua dapat pahala besar. Sebab tu jangan kecil hati bila buat ceramah, yang datang tu 3-4 kerat dia. Jangan kecil hati. Allah bukan nak tengok berjayanya usaha kita, tapi Allah nak tengok usaha ke tidak. Itu je. Buat tak? Buat. Banner buat tak? Buat. Dalam Facebook masuk tak? Dah. Selesai. Panggil ustaz tak? Panggil. Alhamdulillah cukup. Yang lain leave it to Allah. Biar Allah yang uruskan. Apa susah? Ada duit lebih sikit, buat jamuan. Jangan bagi pisang aja. Kita sikit-sikit pisang, sikit pisang. Dah terasa monyet kita. Sikit pisang. Udahlah yang datang semua geng kencing manis. Pisang tu cukup cepat naik kencing manis. Saya tahulah sebab saya pun kencing manis. Iya sungguh. Kadang-kadang. Baru ni saya dinilai. Baru minggu lepas saya dinilai. Saya bagi tahu juga dengan AJK. AJK hati-hati ya. Kadang-kadang buat jamuan. Demo makan kambing golek. Jemaah bihun goreng tercekik. Tu pun hati-hati. Oi, demo makan, saya ambil gambar masuk Facebook, kambing golek macam-macam. Tiba-tiba jemaah keluar tu ambil bihun, keluar-keluar dalam bihun tu fish cake, fish ball, tak ada toge je. Apa punya AJK perangai macam ni? Tak boleh. Kita semua sama rata di sisi Tuhan. Kalau kita nak makan kambing, semua orang makan kambing. Saya cukup takut kalau makan, ambil gambar, makan penceramah ni kan demo bagi lebih sikit. Lepas tu kencing manis naik. Lepas tu ambil gambar pula tu diwar-warkan. Nampak pelik lah. Akhirnya orang awam akan pandang. Tengok. AJK kat rumah dia, ikan masin aja. Tapi sebab jadi AJK, daging korban dapat lebih. Itu pun hati-hati ke tu. Okay. Kan? Maka sebab tu saya suka mengajar benda-benda yang berada di keliling kita supaya kita faham. Di sini fungsinya bukan hanya solat berjamaah tapi majlis ilmu. Di sini fungsinya bukan solat berjamaah saja tapi fungsi pendidikan. Kalau ada guru-guru di sini, cari ruang tuan-tuan dan puan-puan. Buat tuition mingguan di sini secara percuma kepada ahli qaryah. Terutama bagi tahu dengan pengurusi, cari kawasan sini siapa yang ambil SPM tahun ni. Ya, siapa-siapa guru-guru di antara banyak guru perempuan lah sekarang. Saya pergi ceramah di sekolah. Ada 180 guru perempuan, ada 8 orang guru lelaki. 8 orang guru lelaki. Yang lelaki 8 orang tu mati atas jalan raya pun ada. Iya semua. Kan? Akhirnya, yang tinggal siapa? Tengok, tanya jemaah. Acik, mana pakcik? Pakcik dah tak ada. Akak, mana abang? Abang dah tak ada. Sebab tu, kita tu baca dalam hadis, Nabi kata ketika waktu akhir zaman nanti nak berlaku kiamat, nisbah lelaki antara perempuan ni, nisbah dia 1 lelaki 50 perempuan. Itu tak termasuk tentera kita yang mati di medan. Kan ya? Yang jatuh laut, yang kita buat kerja dekat kapal. Semua segala-gala macam orang lelaki ke depan. Sebab tu mati kita dulu. Tambah kita pula tu serangan jantung banyak zaman sekarang ni. Main badminton, dom calur betek, calur kertas. Sungguh. Tengok yang hidup, tengok tanya akak janda, akak balu, akak janda, akak balu. Tu. Sebab tu hari tu saya buat ceramah di Cyberjaya tentang poligami. Kan, belum apa-apa orang perempuan dah komen. Belum start. Ni. Belum start. Ya betul, belum start. Ni Facebook saya. Ada 732 orang. Kan ya? Belum apa-apa. Cuma kita letak tajuk poligami. Dia tuju kat bawah. Elok sangat lah tu. Cik dia komen tu.
Elok sangat. Tak, kita nak cerita hukum. Bukan nak suruh menikah, bukan. Cerita hukum. Allah pun tak suruh kita, nak menikah. Seorang tu pun baca Quran tak reti lagi. Yang seorang tu pun tak dengar cakap lagi. Tiba-tiba nak menikah 2, 3 buat apa? Kecuali terpaksa dah. Yang tu je. Nikahlah, tak apa. Tapi kalau tiba-tiba nak menikah, tambah ustaz-ustaz pun jadi masalah tak? Selalu saya kena pergi ceramahan, dia kata, ustaz, tu yang bawa tu isteri nombor berapa? Kecil hati kawan tu. Iya, kadang-kadang mulut makcik-makcik pun boleh tahan. Itu pengalaman dia. Sebab dia umur 29 tahun. Tapi pakai itu tak nampak lah kan. Saya umur 52 tahun. Ini isteri saya yang baru 10 bulan saya menikah. Selepas kematian isteri dulu akibat daripada kanser. Jadi bila kita bawa yang muda ni, orang macam-macam mulut lah. Hey. Pakcik tak tanya. Pakcik kata, ustaz, pakcik. Sebab pakcik pun berkenan, cuma takut ke bini je. Makcik-makcik ni dia tanya macam-macam. Ya sungguh. Allahu Rabbi. Saya selalu bagi tahu dekat orang awam. Bagi tahu, sungguh-sungguh bagi tahu. Isteri saya menikah 11 hari bulan, isteri saya meninggal 11 hari bulan 3 tahun lepas 2021. Dan saya bertunang 11 hari bulan 5 lepas 2 bulan. Lepas 2 bulan. Makcik lagi. Pakcik kata bagus ustaz. Ada orang jaga. Pakcik tu kata, makcik kata, ustaz, kalau ia pun nak menikah, sabar-sabarlah. Baru 2 bulan tu. Kubur merah kan dia kata gitu. Tanah kubur merah lagi. Makcik dah 13 tahun ustaz. Iyalah makcik tak laku. Memanglah. Apa susah hati. Iya, kadang-kadang kita tu nak bagi tahu bahawa itu saja ni nikmat dia, okey. Bila kita belajar, ini fungsi pendidikan dekat masjid ni, fungsi pendidikan. Kita jangan salah sangka orang lain. Takut alahai orang lain menikah 3 tak ada masalah bergaduh. Kita yang seorang tu bergaduh je. Tak habis-habis. Tu pun nak marah. Tak apa. Mana-mana yang kita buat lillahi ta'ala. Itu yang ketiga tadi. Masjid ini dia jadi pusat pendidikan. Dia jadi pusat ekonomi. Ya, bukan hanya buat ceramah agama, kita buat mesyuarat penduduk pun di sini. Kita buat mesyuarat apa pentadbiran kawasan pun di sini. Kita buat pusat perbincangan perniagaan pun di sini. Ini agama mengajar sedemikian. Bagaimana Nabi SAW meletakkan ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Masjidin Nabawi bukan hanya tempat solat, tapi dia jadi tempat yang dipanggil Islamic One Stop Center. Tempat satu-satu mana-mana datang rujuk. Jadi penduduk tu sepatutnya pengurusi surau war-warkan kepada penduduk. Buat apa? Apa-apa masalah datang mengadu. InsyaAllah pihak surau akan bantu dia. Sama ada bantu bawa dia ke pusat zakat, bantu uruskan dia dengan jabatan agama, bantu dengan JKM, segala-galanya lah. Kalau katalah kawasan kita ni ada orang meniaga nasi lemak dan dia perlukan bantuan, maka datang menjumpa pengurusi. Pengurusi boleh bawa dia pergi ke jabatan-jabatan yang berkenaan untuk diuruskan bantuan bagi dia. Mungkin boleh bagi dia bantuan stall, ya, bantuan itu, bantuan ini, semua ada sebenarnya di Malaysia ni. Cukup banyak bantuan. Tapi heran kadang-kadang orang yang dapat bantuan tu dia jual balik oven dia tu. Merapu betul. Ini kita jumpa. Dia minta ni, apa nama tu? Mesin rumput tu. Dia kata, saya tak ada pendapatan. Jumpa YB. YB, tambah-tambah YB kat Melaka. Cukup bagus. Cukup bagus. Dia sign, YB sign. Cari, dapat. Bagilah seorang satu, 8 orang. Seorang satu. Ini pengalaman betul ni. Pengalaman. Saya jadi saksi. Saksi siapa? Saksi orang yang beli mesin tu. 8 orang bagi. Yang mesin rumput seorang aja, yang lain semua jual. Yang mesin rumput. Yang seorang mesin rumput tu pun berkira dekat masjid pun ambil duit juga. Merapu betul. Itulah manusia. Maka fungsi ekonomi ada kat sini juga. Saya selalu pesan AJK Masjid kan.
ada satu benda yang kita tak buat dalam hidup kita ketika jadi AJK masjid. Apa? Ziarah dari rumah ke rumah tak buat. Sedangkan Nabi itulah dakwah dia yang paling awal. Dia tak panggil orang datang ke masjid macam tu saja. Dia tak buat ceramah awal di masjid, tak. Tapi dia pergi ke rumah, ke rumah, ke rumah, ke rumah. Kaedah dia buat macam mana? Pengurusi pilih dalam satu bulan tu 4 kali, ya, seminggu sekali. Satu minggu tu buat tim, 3 tim ke 4 tim. Pengurusi pegang satu, imam ada satu grup 3-4 orang, 3-4 orang. Kemudian suruh bendahari pergi beli buah tangan. Bendahari guna duit masjid, guna duit surau. Pergi Giant ke, pergi Lotus ke, ya, pergi beli buah tangan, beli beras terjemahan. Jangan beli taj murah, beli terjemahan. Ya, ada buah sikit gitu gini. Lepas tu buat satu pamphlet, satu poster, print masuk dekat itu, letak sekali jadual pengajian masjid, nombor pengurusi, nombor ini semua orang ada, letak hadis punya ni sikit. Lepas tu kita bagi. Dalam tu ada kertas tu, insya-Allah. Tapi rumah siapa yang kita nak kena pergi dulu? Rumah yang nak kena pergi dulu adalah rumah orang yang kita selalu jumpa dia tapi tak jumpa dia di masjid. Faham kan? Kita jumpa dia di pasar. Kenduri kahwin pun jumpa. Kenduri arwah pun jumpa. Tapi di masjid tak pernah jumpa. Walaupun kita AJK. Tapi AJK yang datang masjid lah, ada AJK tak datang masjid. Orang ni kita kena ziarah. Kenapa kita ziarah? Sebab kita sayang kat dia. Itu yang Nabi buat. Pergi rumah dia. Assalamualaikum. Salam kena bagi 3 kali kalau orang tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi macam tengah ceramah. Kan? Bagi je salam. Kemudian bila dia jemput naik, tak payah naik pun tak apa. Sebab kita nak berdakwah. Duduk depan pintu, tak apa-apa, turun kejap. Saja nak berkenalan. Saya pengurusi surau Al-Mughni. Ni bawa 2-3 orang jemaah. Sajalah nak datang tanya, sembang-sembang, tanya khabar. Itu je. Jangan tiba-tiba pergi jumpa. Siapa nama? Oh, contoh kan. Siapa nama? Begini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kau jangan pandai-pandai baca khutbah. Meluat orang. Sekarang pengurusi nanya je. Lebam kerang. Tak, bagi salam, tunjukkan kasih sayang aja. Bagilah buah tangan tadi tu. Orang Melayu, jahat jarak orang Melayu, hati dia cukup lembut. Allah, aku surau langsung tak pernah pergi. Tiba-tiba dia orang ingat, tu. Dia tak cakap depan tu, tapi kat belakang. Kalaupun suami tak cakap, isteri lebih tersentuh. Bang, abang tak malu ke? Paling tidak. AJK teruskan. Rumah yang kedua adalah rumah orang jemaah yang dulu datang. Sekarang dah tak datang. Adalah tu. Sebab kadang-kadang AJK pun mulut boleh tahan. Kuat berkata ke orang. Contoh. Bukan surau ni, tempat lain. Ya sungguh. Kadang-kadang AJK lelaki okey. Yang perempuan. Makcik-makcik kadang-kadang tengok budak macam nak telan. Nama pun budak. Siapa je. Tak sedar ke awak terkejut manis 21. Kan? Tenang aja, relax, damai je. Buat petunjuk dengan baik-baik. Buat pedoman dengan baik-baik, insyaAllah. Rumah tu. Pergi pujuk. Ada kemungkinan dia kecil hati. Ada kemungkinan dia kecil hati. Kenapa kecil hati? Saya orang miskin, Ustaz. Dapat daging sekilo je. Pengurusi orang kaya Porsche 2 biji. Dapat daging 5 kilo. Nampak tak? Kan ya? Tapi bukan pengurusi ni lah. Pengurusi lain. Ya, sungguh. Kadang-kadang itu. Maka kita pergi. Bagi buah tangan dengan dia. Pujuk dia. Damaikan dia balik. Pahala besar. Rumah orang yang ketiga nak pergi rumah siapa? Rumah orang yang sakit perlukan bantuan. Rumah orang yang perlukan bantuan ekonomi tadi tu. Rumah siapa-siapa yang dia anak-anak nak sambung belajar, dia perlukan bantuan. Itu begini. Semua ziarah. Itu anugerah paling besar. Tuan-tuan, kami buat dah. Ya, kami buat dah. Dan Alhamdulillah. Saya pernah jaga satu surau di Bukit Beruntung. Alhamdulillah, Allah bantu izin terang menerang sekarang. Terang menerang. Ya. Kita bukan nak ramai, tapi kita nak
jemaah kita merasai nikmat berada di masjid. Hak tu paling besar sekali. Ya, jangan sesekali kita buat tambah-tambah ada kadang-kadang AJK, marah AJK pula hari ni. Ya, tambah-tambah kadang-kadang AJK pun sombong sikit. Kadang tiba-tiba ada orang meninggal. Panggil, contohlah orang Melayu ni kan suka tahlil. Anak dia datang jemput tahlil. Ya ke? Bukan bapak kau dulu tak datang masjid ke? Oh, boy, bukan main AJK. Kan? Itu pula baru jadi tok siap tu. Belum jadi pengurusi dah nyombong. Tak. Kan anugerah bila Nabi buat ziarah, maka ziarah ni adalah soal pokok yang paling besar. InsyaAllah. Saya haraplah imam pengurusi buat takwim, buat plan ziarah daripada rumah ke rumah mengikut apa yang perlu, ada keperluan. Bab bantuan ni kan, mula-mula je kita keluar duit masjid. Lepas tu cuba war-war dalam Facebook. Confirm ada orang derma. Rezeki Allah Ta'ala punya urusan. Kita tak payah risau. Ustaz, asyik guna duit surau aja. Habis duit surau nak simpan. Ya, saya pergi masjid dekat kawasan dekat dalam Melaka juga. Itu saya bagi tahu tentang tu. Ada sebahagian di JK dia suka. Dia suka simpan. End of the year. Laporan keuangan 72,000, 170,000, 200,000 duit dalam simpanan. Kalau nak simpan, jemaah tak hantar di masjid, dia pergi CIMB dengan Maybank. Tapi sebab dia nak suruh pakai lah yang dia bagi di masjid. Ustaz, duit kena simpan. Ya, AJK, duit awak simpan, duit orang jangan simpan. Itu jadi masalah kita. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam duit kita. Sedangkan duit kita sebenarnya tak ada pun. Itu duit orang. Maka buat apa? Guna. Saya pengetua Madrasah Raudhah Al-Ilmi di Bukit Beruntung. Ada 20 pelajar perempuan, 26 pelajar lelaki. Ada sekolah tahfiz di Bukit Beruntung. Kami menerima infak, menerima derma begini. Dan saya tak pernah simpan. Melainkan saya nampak je ruang ada keperluan untuk pelajar, beli, buat. Katil, mak bapak tak payah beli. Kami belikan. Tilam, selimut, semua kami belikan. Yuran pengajian, tak payah. Bayar yuran makan. Tu pun, yuran makan RM500, minta RM300 je. RM200 lagi kami tanggung. Baju, bagi percuma. Hatta tak ada surat dalam, kita belikan. Mak bapak tak ada duit nak bayar yuran. Tak payah bayar, duduk aja. Tak ada masalah. Ada mak bapak datang hantar. Anak ni belajar 3 tahun. Mula-mula hantar, Ustaz. Saya hantar dulu, Ustaz. Nanti saya bagi yuran tu kemudian. 3 tahun, berhenti. Tak datang-datang sampai sekarang. Tapi kita risau tak? Tak perlu risau. Sebab rezeki bukan kerja kita. Rezeki itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah risau. Macam tu juga saya pesan pada JK, jangan risau tentang duit masjid. Ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah risau. Ya, baik. Sikit lagi nak sebut, Dan dalam kesimpulan yang disebut oleh para ulama, jadi dalam bab masjid ni, pertama pembinaan kerohanian. Maksudnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hati kita. Dil to pagal hai, dil diwana hai, dil to pagal hai. Hati ni boleh jadi gila. Hati boleh jadi rosak dan binasa. Sebab tu kita kadang-kadang tidak terpesona dengan tawaran Tuhan. Contoh baru-baru ni ibadah korban. Ibadah korban. Saya ceramah di Dewan Seri Negeri, Air-Keruh. Sebelum ibadah korban berlaku. Ya, kita sebut bahawa ada manusia yang dia pandang ibadah korban tu macam tak ada apa-apa. Duit disimpan ada 5-10 ribu dalam bank. Tapi al-bakhilun wal kedukutun. Kedekut tak nak cakap. 600-700 satu bahagian untuk kita, untuk Allah, jalan Allah. Tapi tak tahulah. Dia tak nak memilih untuk buat ibadah korban. Ustaz, saya dah buat dah dulu. Bila? 12 tahun lepas. Allah. Cuba buat setiap tahun. Duit kita banyak. Tak ada masalah kalau simpan sikit. Ini ala Hindustan kan kata Qurbani Allah ko pyare hai qurbani. Kurbanlah. Allah jatuh cinta dan sayang kepada orang yang buat ibadah korban. Allah
Allahu Akbar. Ruang dan peluang cukup banyak. Yang kedua, kesimpulannya adalah masjid adalah tempat pengukuhan kesatuan umat Islam. Kalau nak tengok Islam tu kukuh, maka di sini dulu. Bukan di dewan. Di sini dulu. InsyaAllah. Terutama subuh dengan Isyak. Terutama. Sebahagian ulama kata subuh, asar dan Isyak. Memandangkan zaman sekarang asar tu memang orang tengah berniaga, tengah tu tak. Subuh dengan Isyak. Orang perempuan, don't worry. Solatlah di dalam rumahmu. Bila ada kuliah baru datang. Ini kadang-kadang kita kata, Kak Ani. Mana Abang Man? Abang Man kirim Kak Ani datang. Elok sangatlah tu. Itu pun bahaya juga. Saya selalu ulang tu orang perempuan. Grup marhaban. PKP dah start balik marhaban. Orang perempuan marhaban. Orang lelaki marhaban. Mana ada orang lelaki marhaban sekarang? Semua orang perempuan. Orang perempuan pula marhaban tak sedap. Asyik tukar baju je kerjanya. Kejap tukar baju. Kejap tukar baju. Kejap tukar. Banyak pula YB bagi kos tu. Untuk tukar baju. Kadang-kadang orang perempuan tempat. Nabi kata orang perempuan ni. Tempat yang masjid yang terbaik bagi dia adalah rumah dia sendiri. Solat fardu pun dalam rumah dia. Yang kena datang masjid ni suami dia. Kalau suami duduk di rumah, solat dengan isteri dia. Orang perempuan tak payah berhempas pulas. Pukul 5.50 berjalan seorang-seorang, dah jalan macam hantu kungkum. Tu kan datang masjid. Orang tengok pun risau. Ya, yang disuruh orang lelaki, orang perempuan tak. Nabi sebut dalam hadis sahih. Wahai perempuan, salat dalam bilik tidur kalian lebih utama dari salat di ruang tamu rumah kalian. Salat di ruang tamu rumah kalian lebih baik dari salat di masjidmu. Kalau kata nak salat di masjid, ruang tamu rumah kita ada, salat di ruang tamu. Kalau ruang tamu rumah kita itu nampak macam terbuka, terdedah sikit, salat dalam bilik lebih utama. Sehingga Nabi kata, solat di kampung kalian atau solat di masjid kampung kalian lebih baik dari solat di masjid aku, kata Nabi. Itu bagi orang perempuan. Patutnya solat di masjid Nabi kali 1000. Tapi bagi orang perempuan tak. Lebih tersembunyi orang perempuan itu. Lebih mahal dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita malu apabila ada orang perempuan buka tudung, londeh baju. Video yang baru ni yang kononnya nak hina Islam. Di dalam kelab apa hari tu. Yang sekarang ni memang alhamdulillah pihak polis ambil tindakan cepat, pihak Jabatan Agama pun ambil tindakan cepat. Orang perempuan kena hati-hati sebab fitnah makin banyak datang daripada orang perempuan. TikTok perempuan. Tunjuk makeup perempuan. Tunjuk pakai baju perempuan. Tunjuk zumba dan aerobik. 1, 2, 3 kangkang. 1, 2, 3 kangkang. Buat masuk dalam video, tak eloklah perangai gitu. Bolehlah awak nak buat, tapi dalam tempat tertutup dan perempuan sahaja. Orang lelaki, dia tugas dia apa? Tugas dia mari ke masjid. Dan seterusnya, pembelajaran dan pendidikan yang ketiga. Keempat, tempat mengambil keputusan. Contohnya bila ada perbalahan dalam qaryah kita. Bila ada perbalahan, mai cari pengurusi. Mai cari pengurusi, duduk-duduk. Kita dengar dulu, sembang dulu apa yang patut, gini-gini. Kalau boleh maaf-maafkanlah. Tak payahlah susah sangat. Sebab kita duk rasa orang buat salah dengan kita. Kita terlupa. Kita pun dah buat salah dengan orang banyak juga. Begitulah lebih kurangnya. Dan kalau ikut zaman Nabi, latihan ketenteraan pun dibuat dekat kawasan masjid. Kan masjid kalau ada ruang buat kod sepak takraw, badminton, bagi anak-anak muda datang selalu. Paling tidaklah kan waktu asar tu panggil dia orang mai solat dulu, lepas tu pergilah main, tak ada masalah insya-Allah. Ya, moga-moga Allah bagi kita kebaikan. Cukup 1K ada 1000 dalam live pagi ni, alhamdulillah, kat Facebook saya. Syukur pada Allah Taala. Baik, 1-2 soalan silakan kalau ada. Saya memang suka bagi soalan. Kita buat program Tanyalah Ustaz TV 10. Silakan. Dalam kemakmuran masjid ni, ada dewasa lagi lah. Nampak kuat daripada yang dahulu lah. Ya, betul. Zaman dulu banyak. Betul. Jadi dia semua macam kemudahan bukan juga. Dulu kalau masjid
Metro. Saya kena hari. Dulu ada uniform dan sebagainya. Yang uniform pun dah patah. Okey. Diperbaiki tak? Ya, betul. Nombor satu dia sebenarnya begini. Nombor satu, yang mana-mana seluruh negara saya pergi, jemaah kurang. Dan masjid pun belum aktif sangat. Tahu sebab apa? Sebab kita masih terbawa dengan 2 tahun PKP. Kita masih terbawa dengan, ada sebahagian daripada dulu orang datang masjid. Lepas tu seronok baiti jannati. Sebab seronok solat kat rumah. Akhirnya dia, solat kat rumah je lah. 2 tahun solat kat rumah. Kan benda yang diulang-ulang. Jadi biasa, benda yang luar biasa, jadi biasa. Itu satu. Dan AJK masjid pun dia kena ambil waktu untuk warm up, exercise sikit. Sebab dah lama tak buat aktiviti tu. Maka dia perlu ambil masa. Yang kedua, seterusnya, yang ketiga, kelengkapan dekat masjid. Kita jangan risau kelengkapan tu rosak. Cuma kita buat usaha je. Rosak, kita repair. Kita dakwah. Waktu khutbah. Kita peringatkan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan tolong pesan pada anak-anak yang datang main pingpong apa semua, jagalah. Harta tu harta wakaf. Maka begini-begini. Itu je. Jangan pernah rasa kecewa apabila kita melakukan kebaikan. Kerana kekecewaan akan memundurkan umat Islam. Ya, tak apa. Patah, repair. Masalah dia adalah AJK pun dia tak cukup istiqamah. Orang awam lagi teruk lah. Masa awal-awal tu okey je. Lepas main tu, bat dia tu baling je. Pam, batah gitu je. Itu pun bahaya juga. Akhirnya AJK putus harapan. No, jangan sesekali. Orang yang putus harapan adalah orang yang sesat. Kesesatan yang cukup nyata bila dia putus harapan dalam melakukan dakwah. Dakwah dari sudut pelbagai lah. Ya, insya-Allah kita cuba sedaya yang mungkin. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Pengurusi sekali. Boleh kami? Oh ya, okey. Baik. Boleh. Kebanyakan suami berbicaraan cakap boleh, kalau orang tengah poligami kalau semua kita tak boleh sebab rumah saya garang ataupun kalau semua mereka duduk macam ni mereka meletakkan lagi sebagai tempat suami terus adakah sampai tak terus sekali kalau dia duduk isteri sebab hubungan. Baik. Dia sebenarnya kita bukan takut isteri, tapi isteri tak takut dengan kita. Itu je. Okay. Sebenarnya untuk pengetahuan semualah, untuk seorang suami menikah lebih daripada satu, dia hak yang perlu dia buat adalah memberitahu kepada isterinya, bukan memperolehi keizinan daripada isterinya. Islam meletak macam tu. Bagi tahu itu satu ketentuan, mesti bagi tahu yang Bukan. Bagi tahu yang saya nak menikah seorang lagi. Lepas tu bagi alasan. Buat dengan betul. Pergi jabatan agama, pergi pejabat jaim. Buat dengan betul. Jangan duduk dekat Melaka tapi tengok-tengok ada kat Patani. Duduk kat Melaka, tengok-tengok ada kat Batam, Indonesia. Itu tak boleh. Dia kaedah dia adalah kaedah bukan minta izin. Isteri tak izin pun suami boleh menikah. Hukumnya sah dan tak jatuh haram. Cuma memberitahu itu menyelamatkan hubungan itu lebih baik. Baik, adakah suami yang tak menikah? Ada orang tanya, contoh pengurusi. Pengurusi lah sebab dia tanya. Kan? Pengurusi, awak ni nampak layak dah menikah seorang lagi ni. Pengurusi pun kata, bukan tak nak. Tapi yang kat rumah tu boleh tahan garang. Kan? Adakah dia dayus? Tak. Bukan. Dayus itu maksudnya adalah dia itu gagal menjalankan amanah dia terhadap isteri dia mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Menikah ni sunnah yang harus. Maksudnya sunnah yang harus perbuatan Nabi, tetapi tidaklah disuruh nikah. Orang lelaki hafal ayat tu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna
wa thulatha wa ruba'. Ayat tu tak habis, tapi dia memang hafal sampai kat situ je. Nikahlah kamu dengan mana-mana perempuan yang kami suka. 2, 3 dan 4. Sadaqallahul azim. Ayat itu disambung, seandainya kamu merasakan tidak dapat berlaku adil, fawahidah, satu mencukupi bagimu. Jangan pernikahan itu membuat kamu dicampak dalam api neraka jahanam. Yang seorang tu pun tak mampu dijaga dengan baik, tambah lagi jalan ke neraka, habis jelek pucik. Maka bukanlah dayus yang dikatakan sedemikian, bukan. Sebenarnya orang lelaki ni, nak bagi faham orang perempuan ni, ya. Orang lelaki ni sebenarnya, kalau yang bercakap banyak sangat pasal menikah, sebenarnya dia bukan nak menikah pun. Yang bercakap banyak. Yang risau yang diam-diam macam tu, Imam. Kan, yang diam-diam tu. Nampak sudah 3. Cakap tak banyak, diam. Patutlah setiap kali lepas ceramah dia makan 1 bungkus 2. Isteri kamu ada 2. Tu kan. Jadi biasanya orang lelaki macam tu, yang pompang tak adanya. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita yang besar-besar pun bagi tahu juga. No, pegawai-pegawai polis, pegawai tentera, general dan sebagainya, bagi arahan puan-puan balik rumah, dia pun takut juga dengan bini dia. Bukan takut, tapi orang lelaki dia malas nak orang panggil kita nak bertojek. Dia pergi gitu. Okeylah. Yang tu je. Sebenarnya orang lelaki ada macam kat sini pun, demo pun teringin juga. Cuma tak payahlah, pada saya lah, jagalah yang seorang tu. Cukuplah. Yang lain kita duduk dalam syurga nanti. Allah jamin dengan kita dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 23. Allah akan masukkan kita dalam syurga bersama mak ayah kita, bersama zuriat keturunan kita, pasangan hidup kita. Dah, cukuplah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Habis. Biar lapar perut ni. Ada jamuan tak lepas ni? Ada. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum minta izin dengan pengurusi, minta izin sikit. Pusat tahfiz saya tengah buat pemasangan ventilator turbine kat atas bumbung yang besar tu kan, turbine ventilator tu. Sebab asrama pelajar kami, anak-anak berpeluh tidur, dia kata panas. So kita nak pasang sana. Kos lebih kurang 21,000, termasuk dengan buat stor simpanan bahan mentah untuk masak. So 21,000. Kami tengah buka wakaf. Kami tengah buka wakaf tanpa had. Sayang, berapa baki ada lagi? 17,000. Okey, kami dah dapat lebih kurang 3,000 lebih. Ada lebih kurang 17,000 lagi diperlukan. 17,000 lagi diperlukan. Kalau ikut wajah-wajah orang beriman pada pagi ni rasa selesai. Terutama pengurusi lah. Pengurusi dia banyak duit. InsyaAllah. Kalau pihak surau boleh bentang sejadah ke, buka tabung, saya syukurlah sangat-sangat. Bagi orang perempuan, kalau nak terus pada isteri saya pun dipersilakan, insya-Allah. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami, ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu, ya Allah.
Ya Allah, bantu kami dalam kami mentadbir dan mengurus serta mengimarahkan rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah. Jadikan wakaf dan sedekah mereka penghubung jalan syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah dan wakaf mereka pelindung dari api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama juga pada ahli-ahli yang dalam FB. Saya rasa isteri saya dah masukkan kat situ nombor akaun. Boleh insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.